Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insya-Allah untuk kali ini kita akan sambung lagi sesi pembelajaran kita, yakni dalam tajuk ahwal akhawatus syaqiqat, yakni keadaan-keadaan adik-beradik perempuan seibu sebapa dengan semati. Untuk tu para pelajar, bagi yang ada buku teks, boleh rujuk pada muka surat 22 Ahwal Akhawatus Syaqiqat. Dan untuk memudahkan para pelajar, saya menggunakan satu nota bagi memberi gambaran lebih jelas lagi kepada para pelajar tentang Ahwal Akhawatus Syaqiqat. Yang ada nota boleh rujuk pada nota, yang tak ada boleh rujuk skrin dan boleh buat catatan untuk lebih memudahkan awak untuk ingat. Baik, ahwal akhawatus syaqiqat dia ada ataupun terbahagi kepada 5 keadaan. Untuk video kali ini saya akan terangkan tentang keadaan yang pertama dan yang kedua. Keadaan yang pertama bagi akhawatus syaqiqat ataupun ukhtus syaqiqah, ia akan memperolehi 1/2, yakni an-nisfu, 1/2 dari harta peninggalan, dengan memenuhi beberapa syarat. Yakni syarat yang pertama, dalam keadaan mestilah dia berseorangan, yakni al-wahidah al-munfaridah, mestilah ia berseorangan. Syarat yang kedua, adamul akhus syaqiq, tiada bersama dengan dia adik-beradik lelaki seibu sebapa dengan semati. Dan syarat yang ketiga dan keempat, yakni adamul ibn dan adamu ibnul ibn wa in nazal. Baik, syarat yang ketiga dan keempat ini, kalau boleh para pelajar ubah dia punya ayat, tukar kepada adamu far'ul warisi mutlaqan, tiada furu' waris ataupun cabang waris mutlak. Yakni contohnya boleh tulis al-ibnu ataupun ibnul ibn wa in nazal, termasuk juga bintu ataupun bintun, anak perempuan, bintul ibn, cucu perempuan, wa in nazal, dan ke bawah. Yang tu semua golongan furu' waris mutlaqan. Yang ni dia pecah-pecah kepada bahagian-bahagian kecil. Baik, seterusnya adamul ab, dan akhir sekali adamul jad inda Abi Hanifah. Yang ni juga para pelajar boleh ubah ayat dia, tukar kepada adamu aslul warithil muzakkar, tiadanya usul waris yang lelaki. Contohnya abun, yakni ayah, dan yang kedua jaddun, datuk. Baik, jadi mestilah tiada semua golongan ini, barulah ukhtus syaqiqah akan memperolehi 1/2. Itu adalah keadaan yang pertama. Beralih kepada keadaan yang kedua, bagi ukhtus syaqiqah, golongan ukhtus syaqiqah akan memperolehi as-sulusan. As-sulusan maksudnya 2/3. Baik, syarat-syarat dia adalah, syarat yang pertama lil ithnain fasa'adan, bagi mestilah mereka tu 2 orang dan ke atas, barulah mereka beri 2/3. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua sehinggalah syarat yang terakhir, secara mudahnya sama sahaja sebagaimana syarat keadaan yang pertama tadi. Yang mana kalau kita tengok syarat yang kedua, adamul akhus syaqiq, tiadanya adik-beradik lelaki yang seibu sebapa dengan semati bersama dengan dia, bersama dengan ukhtus syaqiqah tadi. Contohnya dalam
bilangan mereka yang ramai ni 2 orang dan ke atas, tak ada dalam kalangan mereka tu yang lelaki, semua sekali perempuan ataupun ukhtus syaqiqah, semua sekali perempuan. Adapun syarat yang seterusnya ibnul ibn wa in nazal, yakni sama sebagaimana atas tadi, adamu far'ul warithi mutlaqan. Cuma sini dia sebut yang lelaki sahaja. Para pelajar boleh tambah ibnu ke ataupun bintun ke ataupun ibnul ibn ataupun bintul ibn. Itu termasuk juga dalam kategori furu' waris. Begitu juga adamul ab dengan adamul jad. Para pelajar juga boleh tukar dia punya ayat. Adamu aslul warithil mudzakkar, tiada usul waris yang lelaki. Jikalau adanya dalam satu pewarisan al-ummu, yakni ibu, maka ibu tidak memberi kesan. Sebab apa? Sebab sini disebut adamu aslul warithil mudzakkar. Mestilah tiada di sisi ukhtus syaqiqah tu usul waris yang lelaki. Kalau yang perempuan tak ada masalah. Contohnya ibu. Kalau ada ibu, maka ia tetap mewarisi 2/3. Ibu tidak akan memberi kesan ataupun tak mengganggu dia punya bahagian ukhtus syaqiqah ni. Kadang para pelajar tengok, kalau para pelajar tengok balik, syarat-syarat dia satu sahaja yang berubah, yakni pada syarat yang pertama, pada bilangan mereka. Kalau para pelajar boleh bandingkan di antara keadaan yang pertama tadi, syarat yang pertama al-wahidah munfaridah, mestilah dia berseorangan. Syarat yang kedua dan seterusnya sama, dan keadaan yang kedua mestilah ia 2 dan ke atas. Bilangan ukhtus syaqiqah ni mestilah 2 dan ke atas. Bezanya dari segi bilangan mereka sahaja. Bila berbeza dari segi bilangan, maka secara automatik juga hak pewarisan dia juga ataupun harta yang dia dapat juga berbeza. Jadi untuk video kali ini setakat itu sahaja. Jika ada apa-apa persoalan, boleh tanya kepada saya. InsyaAllah kita akan sambung pada video seterusnya untuk keadaan yang kedua, keadaan yang ketiga, keempat dan yang kelima. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.